Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita pada malam ini. InsyaAllah kita sambung kembali pengajian sirah kita, kitab Nurul Yaqin. Kita dah tengok tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah dalam bab-bab yang lalu yang kita tengok berkenaan daripada sebelum lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dari mana datangnya perkataan Quraisy, dari mana timbulnya perkataan Bani Hashim, dan daripada Rasulullah sebelum lahir kepada sampailah kepada tempoh lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hal disebut tahun gajah, apa kaitan dengan gajah. Kemudian sampailah kepada kanak-kanak, umur kanak-kanak. Dan sekarang kita nak tengok pada malam ni insya-Allah itu berkenaan dengan penghidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diutuskan menjadi rasul. Antara umur daripada umur baginda kecil sampailah kepada umur baginda 40 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mewarisi apa-apa dari ayahnya, bahkan baginda dilahirkan dalam keadaan yatim, miskin dan disusukan kepada Bani Sa'ad. Ketika sampai pada usia yang cukup untuk bekerja, maka baginda mula mengembala kambing bersama saudara-saudara sepersusuannya di daerah pedalaman. Begitu pula ketika kembali ke Mekah, baginda mengembalakan ternak milik penduduk kota Mekah dengan upah beberapa qirat emas, sebagaimana yang telah dikisahkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Ini kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana waktu umur kecil. Kan kita dah bagi tahu kebiasaan masyarakat Arab ni, bila ada satu kanak-kanak yang dilahirkan, mereka akan hantar ke kampung. Orang kampung akan datang ke Mekah untuk ambil anak-anak untuk disusukan, ambil upah untuk disusukan. Jadi dalam tempoh membesar ni tuan-tuan, anak-anak ni pun buat kerja. Kerja masa tu gembala kambing gembala kambing. Balik ke Mekah nanti pun masih lagi menggembala kambing. Rupanya ada tersirat juga kisah kambing ni tuan-tuan. Maka sebab tu bukan bila disebut kata gembala kambing, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang gembala kambing ini. Dalam Sahih Bukhari ada bagi tahu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ma ba'asallahu nabiyyan illa qad ra'al ghanam. Qala ashabuhu wa anta?" Faqala na'am. Kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah. Daripada Abu Hurairah katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ba'asallahu nabiyyan illa qad ra'al ghanam." Boleh dikatakan mudah faham bahasa kitanya, kebanyakan semua para nabi ni gembala kambing, jaga kambing, ternak kambing. Faqala ashabuhu. Maka sahabat ni tuan-tuan, bila Rasulullah tanya bagi tahu kata kebanyakan para nabi ataupun semua para nabi ni gembala kambing, wa anta, adakah tuan juga gembala kambing juga? Tanya sahabat. Qala na'am. Ya, betul kata Nabi, aku pun gembala kambing. Kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah. Aku jaga kambing penduduk Mekah dengan beberapa qirat, beberapa upah lah, dapat upah. Bukan jaga saja, dapat upah.
Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang disebut kata menggembala kambing ini, dia bukan hanya dilakukan oleh Rasulullah, tapi memang semua nabi pernah menggembalakan kambing. Kalau kita tengok dalam konteks hadis ni, keseluruhan nabi ni jaga kambing. Dan bila sebut kata jaga kambing ni, dia satu pengalaman, satu keadaan yang mendidik kita ni. Jaga kambing, jaga ayam, jaga lembu beza. Kambing ni dia lain macam sikit. Jadi hikmahnya kalau kambing tu Rasulullah jaga, nanti jaga manusia. Kambing bukan macam lembu. Memanglah tak sama macam lembu, daging pun rasa lain. Maknanya kambing ni, cuba tuan-tuan lepas kambing 20 ekor, lepas tu suruh dia balik kandang sendiri, ada dia nak balik? Tak ada, habis perginya ke TF, ke Tesco, habis semua pergi. Dia tak ikut kepala dia. Itik lain, itik ni kepala kata balik-balik, ikut aja. Lembu pun macam tu, susah-susah tu piak di belakang, yang seekor di ujung tu yang lain ikut aja. Kambing jangan, mandi pun tak nak. Tapi harga mahal. Sekilo 40 lebih. Kalau tempatan punya, import punya dapatlah 25, 26. Tapi sekarang ni makanlah yang tempatan. Lalu ke tuan-tuan sekilo 40 lebih. Jadi macam mana? Bela sendiri. Tengok bagaimana Rasulullah jaga kambing. Jaga kambing ni dia unik, perlukan kesabaran, disiplin. Tentu dah jaga kambing ni duduk tengah panas. Lompat batu, lompat sana sini nak kumpulkan balik semula ke petang, ke kandang apa semua. Allah Rabbi. Jadi bila jaga kambing ni tuan-tuan, dia bagi satu disiplin, sabar kepada si penjaga kambing itu. Jika seseorang itu menggembala kambing selaku haiwan yang paling lemah, nescaya hatinya akan dipenuhi kasih sayang dan jiwanya akan menjadi lemah lembut. Oleh kerana itu, ketika ia beralih untuk menuntun umat manusia, maka ia telah memiliki modal utama, iaitu dirinya, selepas dari sifat egois dan tidak ada kecenderungan untuk menganiaya, sehingga ia menjadi orang yang mempunyai kondisi paling ideal untuk tugas seberat ini. Ini sabar tuan-tuan. Sebab Rasulullah ni kasih, sayang walaupun kepada para haiwan. Sebab tu sifat pemaaf Rasulullah ni lain macam. Habis semua dimaafkan. Dan kalau kita tengok pula perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah kaumnya sebelum diutus. Yang ni, yang tadi ni ketika mana kecil. Yang ni sebelum sampai umur 40 tahun. Sebelum dilantik menjadi Rasul. Jadi baginda adalah orang yang paling baik di antara kaumnya. Dalam hal akhlak paling jujur perkataannya, paling dipercayai, dan paling jauh dari perbuatan keji dan perilaku yang buruk. Ini tanyalah siapa pun. Zaman ni tuan-tuan, kalau di Mekah ni Acik tanyalah. Tapi nak tanya tak boleh lah. Nak cerita bagi mudah faham, cakap bahasa orang kita Melayu, apa tu lah. Tunjuklah siapa pun paling baik. Tak ada orang tunjuk Abu Lahab, tak ada orang tunjuk Abu Jahal. Semua tunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perilaku paling baik, akhlak paling baik. Maka sebab tu tuan-tuan, dan paling mulia, paling mudah untuk memaafkan, paling jujur dalam berbicara, paling mudah untuk memaafkan ni. Yang ni memang biasalah. Daripada belum menjadi Rasul lagi pun sifat pemaaf ni ada pada Nabi dah. Udah jadi Rasul lagilah. Contoh dalam sebuah hadis, ketika mana Rasulullah balik daripada satu peperangan Zatul Riqa. Bila balik ni penat tuan-tuan, penat. Balik udah penat, biasalah nak berehat. Bila sampai di satu tempat dengan para sahabat, tengok cantik punya tempat, lembah, ada pokok-pokok yang rendang pula di situ, maka ambil pot masing-masing lah. Rasulullah sahabat ambil tempat masing-masing, lena memang sedap, penat, letih. Ada satu pokok yang rendang yang ni khas untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah duduk di situ. Ketika yang lain dah sedang orang kata apa?
menghilangkan letih, penat, ada yang terlena pun ada. Rehat, maklumlah rehat. Rasulullah selesai habis semua, keringkan baju apa semua, maka Rasulullah rupanya diintip oleh satu orang Arab Badui. Arab ni bila dia tengok Rasulullah sangkut pedangnya di ranting pokok, dia cepat-cepat dia ambil kesempatan, dia letak pedang di leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil dia kata dia duk tunggu peluang ni lama dah. Lepas dia kata, man yamna'uka minni, siapa yang boleh menegah kamu ni wahai Muhammad daripada aku untuk membunuh kamu ni. Kalau kita dah teragak-agak dah, tolonglah. Tapi Rasulullah tak ada teragak-agak, tak ada tunggu. Qultullahu salasa, Nabi kata Allah 3 kali. Allah lah yang membantu aku. Dengan yakin sungguh-sungguh. Terkejut Arab ni. Dalam keadaan macam tu pun dia sebut Allah lagi yang boleh membantu dia. Jatuh pedang tadi. Bila jatuh pedang nanti, sampai giliran Nabi lah pula ambil pedang, letak balik dekat leher Arab Badui tadi, Arabi. Maka Rasulullah ulang soalan yang sama macam mana dia tanya pada Rasulullah tadi, man yamna'uka minni, siapa yang boleh menegah kamu daripada aku bunuh kamu ni. Jadi dia nak jawab apa? Dia tak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan gemetar dia takut, dia rasa takut, dia kata, kun khaira akhizin ya Muhammad. Hendaklah kamu jadi orang yang sebaik-baik orang yang sedang berkuasa. Maknanya lepaskanlah aku. Pandai. Time dia tadi dia tak kata lagu tu. Tapi Rasulullah tuan-tuan tak cuik sikit, tak lukakan sikit pun leher dia ni. Ini sifat pemaaf. Okey, kamu pergi. Kalau kita lah tuan-tuan bagaimana, tarik telinga sikit pun jadi padan muka sikit pun jadilah. Tapi Rasulullah dah. Ini sifat pemaaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berbicara paling jujur dalam berbicara sehingga kaumnya menjulukinya dengan Al-Amin. Jujur, paling jujur, tak pernah nipu. Tak pernah nipu. Sampai digelar Al-Amin, orang yang paling jujur, orang yang jujur. Jujurnya Rasulullah ni tuan-tuan, Rasulullah ni dijadikan tempat untuk simpan barang seandainya penduduk kota Mekah tu nak keluar daripada Mekah. Selamat barang, letaklah barang emas ke perak ke, balik okey ada. Dia memang tak berani letak dekat rumah Abu Lahab, Abu Jahal. Balik lebur, mana tak ada katanya. Ke mana entah. Gitu lebih kurang bahasa kitanya. Ini Al-Amin dalam segenap hal, bicaranya, akhlaknya, perilakunya, tutur katanya. Allahu Akbar. Kemudian Allah menganugerahkan kepada baginda hal-hal yang baik dan terpuji, serta watak terpuji, penyantun, penyabar, bersyukur, adil, rendah hati, menjaga kehormatan, dermawan. Ini semua ada pada Rasulullah. Maknanya tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sebelum bid'ah, sebelum dilantik menjadi rasul pun inilah sikapnya. Jadi orang tak boleh kata apa. Kalau kita orang boleh komplain, kita baru jadi baik, kemudian pergi mengaji, alhamdulillah, dakwah pada orang, jumpa kawan lama, ngajak ke masjid, ngajak mengaji. Apa kata dia? Kamu dulu lagi teruk pada aku. Dia kenal kamu ni dulu macam mana. Aku dulu teruk, tapi kamu dulu lagi teruk. Sekarang dah ngajak aku. Itu bunyinya. Kita kena ayat ni habis tak ada skru leh. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang nak kata Nabi dulu pun teruk? Tak ada. Memang dah terkenal, dah tak ada teruk pun daripada dulu, semasa kecil, dewasa, sampai dilantik menjadi rasul, sampai pada wafat. Ini tak dinafikan. Abu Sufyan sendiri pun tak boleh nak nafikan, walaupun musuh ketat pada permulaannya. Tak boleh, tak boleh nak cari. Tak jumpa di mana teruknya Rasulullah perangai, tak jumpa. Di mana ada kurang, di mana ada lompong, memang tak nampak langsung. Ini kesempurnaan peribadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
Kebaikan Nabi ni diakui oleh musuh besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, iaitu An-Nadr bin Al-Haris dari Bani Abduddar. Dia ni musuh Nabi. Dia kata apa? Pernah mengatakan kepada kaumnya dahulu ketika Muhammad masih remaja, kalian semua telah rela dengan keputusannya dan dia adalah orang yang paling dipercayai di antara kalian. Ketika dewasa, ia datang membawa berita kepada kalian, tetapi kalian menjulukinya sebagai tukang sihir. Tidak, demi Allah, dia bukan seorang tukang sihir. Ini An-Nadr ni musuh ketat Nabi. Walaupun musuh ketat, tapi fikiran dia ni cerdik sikit daripada yang lain. Bila orang lain semua kata Muhammad ni tak betul, Muhammad tukang sihir, Muhammad penipu, dia kata, dia bangkit tengah-tengah tu, aku pun memang tak suka juga, dia kata. Tapi dulu tuan-tuan semua kata Muhammad ni orang paling baik, tuan-tuan sendiri pun tahu ini orang paling baik. Sekarang kata tak baik pula, macam mana? Dia tak boleh nak terima hakikat mengatakan Muhammad ni tak baik walaupun hati dia tak suka dengan Muhammad. Itulah keadaannya. Itu. Kemudian ketika Kaisar Romawi Heraklius ataupun Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, apakah kalian menuduhnya pernah melakukan berdusta sebelum ia mengatakan apa yang telah dikatakannya itu? Ketika mana tuan-tuan, Rasulullah hantar surat kepada Heraklius, Maharaja Rom, Kaisar Rom, Parsi semua ni, mengatakan aku Rasulullah ngajak beriman, dia tak puas hati, dia panggil orang Arab, dia panggil Abu Sufyan. Ni dia tanya Abu Sufyan ni, sebelum kata Muhammad ni dilantik menjadi Rasul, mengatakan dia Rasul, ada tak perkara-perkara yang dia buat ni tak betul di kalangan puak-puak kamu? Dusta ke, penipu ke? Abu Sufyan kata tak ada. Elok belaka. Huwazu nasabin, dia ni orang yang mempunyai perangai yang baik dalam keturunan nasab keturunan kami. Padahal dia tak suka Nabi tu, time tu. Belum jadi sahabat lagi time tu. Musuh. Tapi dia tak mampu nak cerita. Dia cerita terus terang. Lepas tu Allah Subhanahu wa taala memelihara baginda masih kecil dari semua perbuatan jahiliyah yang bertentangan dengan syariat yang dibawanya kemudian. Selain itu baginda sangat membenci berhala sehingga tidak pernah menghadiri pesta atau perayaan yang biasa diselenggarakan oleh para penyembahnya. Baginda pernah bercerita, ketika masih kecil aku mulai membenci berhala. Aku juga benci dengan nyanyian orang-orang biasa didendangkan oleh orang-orang jahiliyah. Dan aku belum pernah mempunyai maksud untuk melakukan suatu perbuatan yang pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, kecuali hanya 2 kali, tetapi sebelum keduanya itu terjadi, Allah menghalang dariku melakukannya. Nabi tak pernah sembah berhala tu. Berhala ni penuh tuan-tuan. Masyarakat Arab jahiliyah ni berhala tu, kalau di kampung, kalau di ujung kampung ni, dia duk ada 3-4 ekor yang besar yang duduk mencangkung tu. Yang tu tinggi-tinggi punya berhala tu. Ada nama Lata, Uzza, Manat. Berhala ni banyak. Hubal, Lata, Uzza, Manat, Isaf, Naila. Banyak lagi lah. Itu. Yang di ujung ramai-ramai sembah. Yang di rumah ni masing-masing ada. Di dapur ada. Bilik tidur ada. Bilik ayah ada. Macam-macam. Kadang-kadang tu sepak berhala ni. Banyak benar. Jadi kerjanya gitu. Ada time tentu pergi sembah ramai-ramai di luar. Dalam rumah jaga. Ada buat daripada kayu, buat daripada batu. Macam-macam. Ada kisah satu orang lah. Satu orang sahabat ni saya tak ingat nama. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi dia ni, dia orang ada nama. Kedudukan dalam masyarakat. Kaki dia capik sikit. Dia suka sembah berhala. Berhala ni dia kilat sampai licin. Hari-hari gosok tu lah. Dia bangun pagi nak pergi mana, bertanya berhala dulu. Okey tak hari ni, okey tak? Okey. Balik tu tengok berhala dulu. Cangkung okey tak? Okey. Sampai berkilat berhala dia ni. Satu hari, bila cahaya iman dah masuk, dia ada 3 orang anak. Anak dia ni beriman.
Anak dulu pun ikut ayahnya juga beriman. Bila beriman, nak ngajak ayah ni beriman, ayah ni tak nak. Sebab cengkaman berhala ni kuat sangat. Tak boleh nak pisahkan ayah daripada berhala. Jadi anak ni cerdik. Macam mana nak buat bagi ayah kita ni ikut beriman sekali? Jadi mesyuaratlah 3 orang, mesyuarat tergempar. Kata dia, esok kita humban berhala ayah tu dalam lubang najis. Pikullah pagi-pagi buta lagi. Sebelum ayah bangun kita buang dah dia. Nanti dia bangun tak ada kerja lain, itu jadi dikilatnya. Humban masuk dalam telaga. Bapak ni tuan-tuan bayangkan, tiap-tiap hari kerjanya sembah berhala. Jadi tengok-tengok satu hari tu berhala tak ada. Mengamuk cari keliling rumah tak ada. Pusing-pusing di ujung kampung rupanya jumpa dalam lubang tu. Tak puas hati dia ambil. Dia basuh, tanya siapalah humban kamu ni. Tak diam kau orang tua tu tak cakap. Dia kayu, dia batu. Balik, basuh, cuci, kilat balik, letak balik situ. Anak dia kata dapat juga ayah kita cari lagi. Hari kedua buat lagi. Hilang lagi. Hari kedua dia pergi ambil lagi. Dia pergi ambil, bawa balik rumah, dia basuh, dia cuci. Kali kedua ni dia rasa tak larat sikit dah. Dia dah tua dah. Dia kata kali ni kalau ada orang buat lagi humban kamu ni, dia kata, nah aku sangkut satu pedang yang tajam dekat leher kamu ni, wahai berhala. Esok kalau orang tu datang, kamu libas sendirilah. Aku tak sempat nak jaga, aku nak tidur lagi. Itu saya tambahlah. Tengok lagi, hilang lagi. Sangkut pedang pun hilang lagi. Kali ni dia pergi cari. Dia pergi cari, jumpa dalam satu lubang najis pula. Tempat orang hubang binatang mati pun dalam tu, bangkai semua situ. Dia turun, dia ambil. Tapi dia tak ambil lagi berhala tu, dia ambil pedang je. Sebab dia fikir balik, kamu sendiri pun tak boleh jaga diri kamu, macam mana kamu nak jaga aku? Baru rupanya anak-anaknya ni bijak, psikologi macam tu. Barulah dia turut beriman dengan anak-anak dia. Sempat juga tuan-tuan dia, walaupun di ujung usia. Dia kaki dia capek sikit. Capek sikit. Tapi bila dia dah Islam tu, keberanian dia luar biasa. Dia macam nak tebus balik, walaupun dulu Allah tak kira selama mana kamu musyrik dulu. Bila kamu Islam, situlah bermulanya sinar baru hidup kamu. Bila time perang, ada sampai time perang, anak-anak bersiap nak pergi perang. Dia pun bersiap nak pergi perang, duduk depan sekali. Anaknya kata, ayah tak payahlah pergi. Ya kami yang pergi. Ayah dah tua. Dia kata, tua lagi senang cepat mati. Syahid aku dulu. Maka anak dia terkejut tuan-tuan dengan jawapan ayah dia begini. Ini orang bila dapat cahaya iman tu dia tak lepas dah tuan-tuan. Tak lepas. Kalau nak kisah bab berhala ni banyak. Kalau nak bab berhala aja malam ni tak habis. Berhala ni banyak. Ada yang diletak atas gunung. Ada yang disimpan jalan. Ada yang duduk di tepi pantai untuk laut punya. Macam-macam jenis. Berhala ni pula satu, cawangan dia banyak. Ada juga kisah berhala ni tuan-tuan. Dia satu ketika dulu di Mekah ni, yang punca banyaknya berhala ni, ada satu orang, dia ni orang percaya dekat dia. Dia pandai magic sikit, pandai sihir sikit. Orang dengar habis cakap dia. Jadi dia merantau pergi ke Yaman. Dia tengok orang Yaman ni sembah batu berhala. Lalu dia pun kata, kalau aku bawa balik seko, suruh puak-puak aku sembah, okey juga, lagi mantap. Orang percaya kat aku, respect kat aku. Dia ambil seko, dia buat balik, letak dekat Kaabah. Segala ni kita sembah yang ni pula, dia kata. Orang ikut. Dia bagi nama Hubal, Al-Hubal yang tu. Akak itulah mula kisahnya. Dia masuk syaitan, iblis, kacau sikit, diganggu sikit, nampak pelik sikit, pakat sembah habis semua. Itu kisah berhala. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah tak pernah sembah berhala-berhala ni. Bahkan yang ketika tadi tu, Rasulullah apa yang dibuat oleh masyarakat jahiliah, contohnya menyanyi lagu-lagu ketika mana majlis-majlis tertentu, ritual-ritual penyembahan tertentu, Nabi tak pernah tergerak hati pun nak pergi join majlis-majlis macam tu. Melainkan 2 kali saja. Ketika warna remaja, maklumlah orang muda, bila mengembala kambing di tepi kota Mekah ni, ada orang kahwin. Kahwin biasalah. Dundam-dundam, menari-nari lah.
Rasulullah rasa nak pergi tengok macam mana suasana, terasa nak pergi. Pesan dekat kawan, kamu tengok kambing ni, aku nak pergi kejap tengok kan. Jadi belum nak pergi tu, dia rasa mengantuk. Mengantuk, lena sampai sudah tak jadi pergi. Allah jaga. 2 kali jadi macam tu. Lepas tu tak ada rasa lagi dah nak pergi pada tempat macam tu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak makan daging sembelihan yang disembelih untuk nusub. Nusub ni apa dia? Dia ada satu tempat, tuan-tuan, nusub ni. Wa ma nusiba 'ala nusub ni, berhala tu satu hal lah. Yang bentuk manusia, bentuk mata bulat, telinga capang tu satu jenis berhala. Nusub ni dia buat satu kayu, satu besi batu yang macam tajam untuk disembelih. Disembelih ayam ke, kambing ke, letak atas batu tu, sembelih, alihkan darah atas batu tu. Kononnya untuk satu sembahan lah. Jadi binatang yang disembelih ke atas batu tu pun Rasulullah tak pernah makan. Itu. Sebab tu kita pun daging ni bukan boleh main bantai suka hati sembelih. Jumpa orang campak tepi jalan kambing, nampak cantik, buat kurma cukup baik, sedap macam ni, balik bagi seorang sikit, tak mau. Ataupun orang sembelih kambing, tapi kambing ni untuk berhala dia. Dia sembelih kambing, dia nampak kita dia sembah berhala dia. Dia tak makan. Dia tak Islam, contoh. Dia sembelih kambing, seekor besar, bulat, gemuk punya, sembah kat berhala. Lepas tu kita lalu. Dia kata, Haji, you mau you angkat lah. Kami tak makan. Ada kita nak ambil buat balik kan, bagi seorang sikit. Jangan. Tak boleh. Gitu. Jadi Rasulullah tak pernah makan daging tu. Baginda juga mengharamkan khamar bagi dirinya, padahal minuman khamar telah membudaya di kalangan kaumnya. Khamar, arak. Rasulullah tak pernah minum arak. Padahal waktu tu belum lagi arak diharamkan. Bahkan Rasulullah pun belum lagi menjadi Rasul. Arak jangan cakap lah tuan-tuan. Allah haramkan arak ni pun 3 peringkat. Mula-mula arak ni tak baik. Kemudian banyak buruk daripada baik. Last sekali baru haramkan secara total arak ni. Walaupun belum lagi Rasulullah menjadi Rasul, dah tak sentuh arak, tak pernah minum arak. Dia merosakkan akal, memabukkan. Kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi. Anugerah pertama ialah keberkatan yang dilimpahkan kepada keluarga Halimah Sa'diyah. Tempat Rasulullah disusukan sebelum baginda tinggal dan di tengah keluarga mereka. Yang ni kita dah sebut hari itu, tak apa, kita ringkaskan. Bila Rasulullah ni dijaga oleh keluarga Halimatus Sa'diyah, dia berlaku benda-benda yang menakjubkan. Kambing-kambing jadi sihat, kambing orang lain kurus, tanaman Halimah jadi elok, tanaman orang lain tak berapa nak menjadi. Allah kurniakan keberkatan orang yang jaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Rasulullah ni dikhabarkan sebelum kedatangan Rasulullah, sebelum Rasulullah menjadi Rasul lagi, dah dibagi tahu dah dalam Taurat, dalam Injil dah dibagi tahu. Contoh dalam Injil, dalam satu ayat, dalam a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurati wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Nih dah dibagi tahu dah. Belum Rasulullah ni dilantik menjadi rasul, dalam Allah dan kita dengar. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, waktu Nabi Isa sebut kepada kaum dia, apa dia? Hai Bani Israel. Ya Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Maknanya ditegas ini,
Aku inni Rasulullah ni, Nabi Isa begitu, aku Rasulullah. Bila sebut Rasulullah tu kena dengarlah. Kena ikutlah apa yang Nabi nak bagi tahu ni. Bukan saja ditegaskan di kepala ayat tu inni Rasulullah. Nabi Isa buat pengakuan, semua orang pun tahu, supaya apa yang nak dicakap lepas daripada tu, dengar, ikutlah, taatlah. Itu. Apa dia kata Nabi Isa? Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul akan datang sesudahku. Ni belum mai lagi, belum datang lagi, dah bagi tahu dah. Kabar gembira, iaitu mubasyiran, ni khabar gembira. Ni seorang rasul akan datang selepas daripada aku. Ba'da wafatihi, selepas wafatnya Nabi Isa lah. Yang namanya Ahmad. Siap bagi tahu nama lagi. Ismuhu Ahmad. Ahmad, Muhammad, orang yang sama. Maka taat tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Bila sampai masa tertentu, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bukti-bukti yang jelas, terang, tertentu. Maka mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Haza sihrum mubin. Bukan setakat haza sihrun, haza sihrum mubin. Ini sihir yang nyata, terang-terang sihir, dia orang cakap. Ini perangai Bani Israel. Itu. Nabi kemudian dicerita habis semualah ciri-ciri Nabi akhir zaman ni bagaimana, habis semua dicerita. Kemudian gerakan pemikiran sebelum bi'sah, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, ada satu cerita. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan ni, sepatutnya orang waktu tu ikut kitab Injil ataupun Taurat. Yahudi, Nasara, tapi tak ramai dah yang ikut. Ada yang bawa kepala sendiri. Ada yang buat ajaran sendiri. Ada yang sembah berhala. Patutnya ikut Injil, ikut Taurat. Cuma ada satu kisah masa ni. Masa ni Rasulullah belum dilantik menjadi Rasul. Kisah Salman Al-Farisi ada disebut di sini. Contoh, Salman Al-Farisi menceritakan pula bahawa ia pernah bersama seorang pendeta Nasrani selama beberapa waktu. Dan pendeta itu sering berkata kepadanya, hai Salman, sesungguhnya Allah kelak akan mengutus seorang rasul bernama Ahmad, iaitu Muhammad. Ia dilahirkan di daerah pergunungan Tihamah. Tandanya ialah dia tidak mau makan hadiah, tetapi ia tidak mau memakan zakat. Makan hadiah, tak makan zakat. Ini adalah satu tanda. Kisahnya gini, Salman Al-Farisi ini, dia orang Isfahan, orang Parsi. Tak ada kena-mengena pun dengan Mekah, bahasanya pun lain. Salman ni pula tuan-tuan, dia anak orang, dia penyembah api, berhala, Nasrani. Dia bapaknya pula Majusi, sembah api, Majusi, sembah api. Ayahnya pula penjaga ajaran Majusi itu, orang ada nama, orang ada harta. Bila dapat seorang anak, namanya dia beri nama Salman. Sebab tu dibangsakan Salman Al-Farisi, orang Parsi. Salman ni kecil lagi, bapak dia ni orang kaya, lepas tu penerus kepada ajaran Majusi pula. Bapak dia cukup jaga Salman ni, tak bagi keluar pada rumah, takut terpengaruh dengan ajaran yang salah. Akhirnya saya pendekkan cerita, Salman ni dia jumpa satu ajaran, dia kata jumpa Nasrani, dia kata Nasrani lebih baik lagi daripada Majusi katanya. Apa hal sembah api, dia tukang bubuh api, kayu supaya api tu tak padam. Lalu kau nak bubuh, berapa lama nak bubuh? Lalah dia keluar. Dia boleh keluar daripada rumah, dia pergi tanya orang Nasrani tadi, ni agama kamu ni daripada mana? Benarnya nampak bagus, cantik daripada agama aku Majusi katanya. Puak tu kata asalnya daripada Syam tu, daripada negeri Syam. Dia pergi ke Syam. Sampai di Syam dia duduk dengan satu orang padri. Belajar dengan padri itu. Padri ni putar alam punya padri. Nipu. Dia kutip duit orang ramai nak bagi sedekah ke orang susah katanya, tapi dia simpan.
Duit dia simpan, barang mai dia simpan, habis semua simpan. Sampai 7 peti. Orang pujilah padri ni bagus. Bila padri ni mati, orang nak tanam lah, nak ke bumi dengan cara paling mulia. Dia kata, apa bah nak hormat sangat, dia ni penipu katanya. Dulu harta yang dikutip kat koma, bukan dia buat apa pun, simpan dalam stor. Orang tak percaya, meh aku tunjuk. Dia pergi tunjuk, 7 peti tu ada. Maknanya Salman ni memang betul-betul nak belajar. Dia tak ambil satu peti pun. Orang tak jadi nak tanam, salib, baling batu, dah cukup. Itu. Dia tak puas hatilah, ni aku nak pergi mengaji di mana? Bila padri ni mati, dilantik satu orang padri baru. Nasrani lah, ni Nasrani. Kan? Dia ni bagus. Ikut betul-betul Injil, Taurat. Lepas tu nak mati. Bila nak mati, Salman kata, tuan nak mati, aku baru je belajar. Lepas ni aku nak pergi mengaji mana pula? Maka padri itu kata, wahai Salman, kamu pergi satu tempat di Mosul, Iraq sana. Sana ada lagi orang macam kita ni, ikut Taurat, ikut Injil. Yang tulen ori punya, tempat lain payah nak jumpa katanya. Dia pergi tuan-tuan, dia pergi jauh. Bila sampai di Mosul, berguru dengan padri itu. Padri ni pun nak mati juga. Kisah ni kira mati saja tuan-tuan. Mati saja, sudah mati. Dan kalau tuan nak mati juga, yang dulu pun mati, lepas ni aku nak pergi mana? Dia kata, wahai Salman, kamu pergi di wilayah Nasibin sana jauh. Ada seorang lagi lah macam kita ni, hak lain tu merapu katanya. Dia pergi di wilayah Nasibin. Sama juga tuan-tuan, belajar, nak mati. Tanya lagi, nak mati juga kawan ni pun, wahai tuan guru, lepas ni aku nak ke mana pula? Kamu pergi ke Amuriah pula, di timur Rom sana. Sana ada, seorang je dah tinggal. Dia pergi tuan-tuan, dia pergi. Pergi. Sampai tempat yang sama, belajar. Nak mati juga orang tu pun. Bila nak mati, dia kata, lah ni kamu pergi di satu tempat. Dia kata, dah tak ada lagi dah. Orang yang mengekali Taurat Injil macam kita dah tak ada, semua dah diseleweng. Sebab tapi katanya dalam Taurat ada Injil dah bagi tahu seorang nabi akhir zaman akan lahir daripada satu tempat tanah Arab sana, dan dia akan datang ke satu tempat yang mana tanahnya hitam, pokoknya banyak. Maknanya daripada Mekah pergi ke Madinah. Waktu tu punya jauh tu, dia dengan Rasulullah tu, tak nak bertemu tu punya jauh. Jadi bila macam tu, kan, dia nak pergi Madinah macam mana? Bukannya nak tumpang siapa-siapa. Tiba-tiba bila padri ni mati, terdengar orang situ nak pergi ke tempat ni. Nak pergi ke tempat Madinah ni lah. Dia nak pergi kepada Amuriah ni, dia tumpang. Orang tu pun bawa, dia bagi umpah 2-3 ekor kambing yang dia ada. Rupanya dia tumpang tu perompak. Dia menjual dia. Kambing dia mengambil. Jadilah dia ni si hamba. Hamba abdi, hamba. Yang dibeli oleh di Wadil Qura, dibeli oleh satu orang yang Yahudi beli dia. Bila Yahudi beli dia, datang sepupu kepada Yahudi ni, dia kata, rajinnya hamba kamu ni, mana beli? Dia kata, aku baru beli, orang jual kat aku. Lah ni kamu jual dekat aku pula, katanya aku berkenan untuk ambil. Dia kata, belum, jual. Hamba macam tu lah, bila jual beli. Dia ambil, sepupu Yahudi ni duduk di Madinah. Dia pergi duduk di Madinah. Maka Salman bekerjalah dengan sepupu Yahudi tadi. Sekian lama ni dia hampir lupa dah dia mencari seorang yang bernama Muhammad ni. Tapi story itu dia ingat lagi. Guru dia dulu kata, Nabi yang akhir ni bernama Muhammad ini tak makan zakat tapi makan hadiah. Satu hari dia tengah-tengah duduk atas pokok tamar tu, datang se-Yahudi duduk sembang. Dia kata orang yang bernama Muhammad dah datang mengatakan dia Rasul. Dia macam nak jatuh dia rasa. Datang balik memori, tujuan aku datang dulu nak cari orang ni lah katanya. Sampai nak jatuh tak kepala tuan dia. Dia turun tadi, dia kata, tuan kata apa? Nabi dah sampai sini, kena penampar sedah. Kamu campur urusan buat apa? Kamu hamba kena dia. Tapi dia tak serik tuan-tuan. Waktu tu Rasulullah ada di satu tempat bernama Abwa, kalau tak silap. Dia bawa kurma pergi. Dia nak test. Dia bagi kurma, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, aku nampak kamu lapar dengan sahabatmu, nak ambillah makan. Ini sedekah dari aku. Rasulullah tak makan. Sebab disebut sedekah. Kemudian dia bawa pula, wahai Muhammad, inilah dia hadiah daripada aku. Yang ni Nabi ambil, Nabi makan dan Nabi bagi kepada sahabat. Makan seorang sikit. Nampak dua tanda dah jumpa.
Tanda yang ketiga ni, khatamun nubuwah, ada tanda ni, ada cop di antara belakang bahu Nabi ni ada cop kenabian. Yang ni yang payah nak cari. Tapi waktu Rasulullah kebumikan satu orang sahabat yang meninggal, Salman ni dia duduk pusing belakang Nabi, dia mencari sesuatu. Maka Rasulullah faham dia ni tentu cari sesuatu ni. Maka Rasulullah sengaja jatuhkan selendang dia tu, maka Salman pun nampak inilah yang dikatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Dia datang, dia peluk terus, dia syahadah, dia beriman waktu tu juga tuan-tuan. Tengok story dia punya panjang daripada Isfahan sampai ke Madinah, dia mencari kebenaran. Ini Salman Al-Farisi. Maka sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pelajaran sirah ni sebenarnya kita bukannya seronok-seronok sebut cerita. Dia nak bagi datang satu semangat roh, jiwa kepada kita ni. Bagaimana cara mereka ni cari kebenaran tu. Kadang-kadang susah, payah. Kadang-kadang yang dapat kebenaran ni pula tuan-tuan bukan dengan jalan mudah macam kita ni, payah. Contoh yang mula-mula beriman, Abu Bakar, kemudian Ali, Fatimah, Lubabah, ramai lagi. Tak ada hamparan Permadani Merah, tak ada. Kena pukul, diikat, dijemur tengah panas. Ini je makanan hari-hari. Begitu juga dalam pelajaran sejarah ni, kita tidak hanya kita sebut orang kata apa, orang-orang yang baik, yang mulia. Kena tengok juga yang tak baik pun, supaya jangan buat apa tu. Toladan, jangan jadi macam Abu Lahab. Jangan jadi macam Abu Jahal, yang ni tak baik. Abu Lahab siapa yang tak kenal tuan-tuan? Nama dia benarnya bukan Abu Lahab, Abdul Uzza. Abdul Uzza ni maknanya hamba kepada Uzza, berhala Uzza tu. Lahab ni datang mana? Lahab ni ada 2-3 pendapat lah, tapi yang dipegangnya lahab ni maknanya menyala-nyala. Merah, menyala ni kan merah. Dan dikhabarkan Abdul Muttalib yang panggil Lahab ni. Sebab Lahab ni wajah Abu Lahab ni merah. Merah menyala-nyala. Handsome lah merah. Handsome rupanya Abu Lahab ni, bukan huduh. Itu perangai je yang tak elok. Abu Lahab ni tuan-tuan, boleh dikatakan bila waktu perang Badar ni, 2 orang je orang paling tua duk ada di Mekah tu. Satu Abu Sufyan, satu Abu Lahab. Dua-dua kaya, tapi Abu Sufyan lagi kaya. Orang lagi suka Abu Sufyan daripada Abu Lahab. Abu Lahab teruk. Dia bukan orang lain pun, bapa saudara Nabi. Bila lepas perang Badar ni, dia mula kena hentam teruk tuan-tuan. Kena hentam teruk. Bila habis perang Badar, dia tak ikut, dia tak pergi. Dia main-main je, dia tak pergi. Bila orang-orang musyrikin teruk kena dalam perang Badar, dia nak tahu kisah perang Badar ni macam mana, dia pergi duduk dekat rumah Lubabah Ummul Fadl ni, iaitu isteri kepada Abbas. Abbas bukan orang lain, adik dia sendiri. Tapi Abbas ni dah beriman, duduk di Madinah, tinggal isteri Abbas duduk di Mekah. Dia pergi risik-risik, tengah-tengah duduk tu datang Sufyan Al-Haris, anak menakan dia. Sufyan ada 2, satu Abu Sufyan Al-Harb, satu Abu Sufyan Al-Haris. Jadi dia kata, wahai Abu Sufyan, ni kamu ikut perang Badar ni, aku tak pergi, tolong cerita sikit apa mana perang Badar tu. Dalam bilik tu ada satu orang nama Rafi'. Rafi' ni hamba kepada Abbas. Rafi' ni dah beriman, tapi dia tak nyatakan keimanan dia. Maka Abu Sufyan pun ceritalah, Sufyan Al-Harith ni cerita, waktu perang Badar ni wahai bapa saudaraku, kan, luar biasa. Kami nampak datang tentera-tentera entah daripada mana datangnya, hebat, pakaiannya putih, bersenjata, kakinya naik kuda seolah-olah kuda tu tak menjejak bumi. Tapi bila melibah tu tepat kena saja, kemudian mereka ni hilang. Terkejut, kami pun tak tahu daripada mana datang, siapa mereka, di golongan mana, kami tak tahu katanya. Kami kena bantai saja, nengok saja betul. Kemudian Rafi' ini hamba kepada Abbas ni, dia keluar daripada selak tirai, dia kata,
Itu malaikat, dia katanya. Oh, dia terkeluar dari mulut dia, itu malaikat. Apa lagi? Abu Lahab ambil dia, tarik, hentam, pukul cukup-cukup punya, kau-kau punya pukul pijak habis apa semua. Dia tengah geram, kawan ni kalau kata itu malaikat bantu orang Islam. Ini hamba kepada Abbas ni, hamba kepada bapa saudara Nabi SAW. Jadi isteri Abbas ni tengok hamba dia kena buat macam tu, dia kata, apa hal buat hamba kami macam tu? Dia ambil kayu, dipukulnya kepala Abu Lahab, abang ipar dia lah. Pukul kepala abang ipar dia. Abu Lahab ni bila kena pukul, berdarah kepala dia. Berdarah. Berdarah sampai tak henti-henti darah tu keluar sampai menanah. Menanah-nanah. 7 hari tak sembuh-sembuh. Makin teruk sampai busuk. Sampai busuk. Akhirnya dia menderita sakit kepala kena pukul dengan kayu oleh adik iparnya sendiri itu, sampai menyebabkan luka makin luka membusuk sampai mati pun mati di jalan, dia tak ada siapa peduli. Ini kematian dia tu yang turun. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab tu, jahat orang lain, jahat lagi Abu Lahab, sebab ada ayat turun tentang kejahatan dia, kezaliman dia tu. Busuk tuan-tuan, duduk tepi jalan, kawan lalu, saudara mara dia lalu, tak ada peduli nak tengok dia yang mati tepi jalan yang dulu banyak menentang Nabi ni. Akhirnya orang tak tahan sebab bau busuk tu je, korek lubang, tutup mulut, tolak dengan kayu, tolak apa itu je, udah busuk no. Itu pun sebab busuk je. Allah hina sebelum dia pergi kepada akhirat, belum masuk neraka lagi, Allah dah hina dia dah. Apa segala dia buat dulu tak ada dikira langsung. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Apa dia usahakan, segala apa dia buat, Allah Taala tak terima lebih. Ini dahsyatnya Abu Lahab. Kita dalam sirah ni, yang jahat pun nak kena belajar, supaya tidak untuk dicontohi, tapi untuk dijauhi. Yang baik jadikan tauladan sahabat-sahabat yang tadi tu. Itu tujuan sirahnya. Jiwa kita, perasaan kita akan seronok kalau kita rasa susah. Rupanya orang dulu lagi susah. Orang zaman Nabi pun bila susah datang mengadu kepada Nabi, Nabi kata, orang sebelum kamu lagi susah teruk daripada ni. Dibelah kepala, digaji dua, disikat dengan sikat besi, ditanam hidup-hidup. Inilah perjalanan hidup kita tuan-tuan. Kalau kita rasa kita susah, banyak lagi orang lebih susah pada kita. Kalau kita rasa hebat, ramai lagi yang lebih hebat daripada kita. Duduk di situlah. Yang ni Nabi pesan kepada Abu Zar Al-Ghifari. Lihat orang yang di bawahmu, jangan lihat orang yang di atasmu. Kalau lihat orang yang di atas ni, kita tak ada rasa cukup sampai bila-bila. Tengok orang yang di bawah kita, kita teruk, lagi orang lain banyak teruk daripada kita. Ini tuan-tuan. Moga tuan-tuan menjadi pengajaran kepada kita. Apa yang kita sampaikan ini, jadikan sempadan, jadikan tauladan. Yang baik jadikan tauladan, yang tak baik jadikan sempadan, jangan dibuat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa shalli wa sallim ala jami'i anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin.